Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Salam. Soalan berkaitan dengan orang lelaki menggunakan nama perempuan, maka jawapannya tidak boleh bagi orang lelaki menggunakan nama yang khusus bagi perempuan. Demikian juga tidak boleh bagi orang perempuan menggunakan nama yang khusus bagi untuk lelaki. Adapun nama yang berkongsi, sebagai contoh nama yang kadang-kadang diletakkan juga kepada lelaki, kadang-kadang diletakkan juga pada perempuan, maka itu tidak mengapa. Adapun nama yang khusus untuk golongan tertentu seperti nama khusus untuk lelaki, maka tidak boleh diberikan kepada orang perempuan. Demikian juga sebaliknya, nama khusus untuk orang perempuan tidak boleh diberikan kepada orang lelaki. Kerana asas tegahan ini iaitulah hadis Nabi SAW yang melarang orang lelaki menyerupai orang perempuan, demikian juga orang perempuan menyerupai lelaki. Selain daripada itu, kalau kita tengok manusia ni dia suka menyerupai, jika dia memiliki ciri-ciri yang dia suka menyerupai secara total kepada pihak yang banyak persamaan dengan dia. Kerana itu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebut perkataannya yang masyhur. Dia kata la tushbihu az-zayyu az-zayya hatta tushbihul qulub al-qulub, hatta tushbihul qulubul quluba. Jangan sesuatu keterampilan, sesuatu penampilan, suatu identiti menyerupai identiti yang lain, sehingga akan menyerupailah jantung hati itu dengan jantung hati yang lain. Maksudnya orang lelaki jangan menyerupai orang perempuan. Orang lelaki dengan identiti orang lelaki. Kerana itu Nabi SAW menyuruh orang lelaki ini berjanggut, menyuruh orang lelaki ini melakukan kerja-kerja yang keras sesuai dengan sifat kelakian mereka. Demikian juga orang perempuan disuruh untuk melakukan kerja-kerja yang bersesuaian dengan sifat kelembutan dan keperempuanan mereka. Itulah yang dibawa di dalam akhlak Islam. Adapun soalan yang kedua, soalan nombor 2 berkaitan dengan zakat pendapatan, ada khilaf. Kemudian disebut dalam soalan tidak ada dalil dalam masalah ini. Tidak ada dalil, tidak mutlak begitu saja. Tidak ada dalil yang jelas, itu betul. Kalau kita kata tidak ada dalil yang sebut secara jelas, betul. Adapun dalil yang ataupun kita kata ada isyarat ataupun boleh difahami dari sudut memahami maksud pensyariatan zakat, ia boleh membawa kepada didapati adanya dalil untuk mengatakan adanya zakat pendapatan. Itu yang dipegang oleh sebahagian para ulama dan disokong antaranya oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saya dah sebut dalam soal jawab sebelum ni bagaimana antara alasan para ulama yang mengatakan adanya zakat pendapatan. Al-Qaradawi dia dalam Fiqh Zakah menukilkan perkataan Syekh Rashid Ridha, bagaimana beliau mengatakan kalau kita tengok kepada pensyariatan zakat itu sendiri, kita akan tengok pensyariatan zakat itu tertumpu kepada dua jenis keberhasilan harta. Pertama, harta yang diperoleh zakat yang diwajibkan ke atas harta yang disimpan. Sebagai contoh, zakat emas dan perak, apabila sampai nisab, apabila cukup haul, maka kena bayar zakat disebabkan kita menyimpan harta tersebut dan kena cukup setahun. Tapi ada pula sejenis harta yang kita memperolehinya diwajibkan zakat sebaik sahaja memperolehi harta tersebut. Sebagai contoh, iaitulah zakat pertanian, yang mana bila dapat sahaja, kita berhasil sahaja, kita memperolehi sahaja hasil pertanian, bila sampai nisab dia, wajib terus keluarkan zakat, tidak perlu tunggu haul. Maka atas ruh, atas maksud, atas melihat kepada ruh yang dikehendaki, maksud yang ada di dalam pensyariatan zakat, maka kata sebahagian ulama, jika zakat pertanian itu diwajibkan di atas hasil pertanian dan yang diperolehi, maka demikian juga zakat pendapatan tetap yang diperolehi setiap bulan, dan pendapatan itu diperolehi secara pasti. Demikian juga para ulama mengatakan bentuk pendalilannya juga boleh dilihat daripada bentuk kewajipan zakat ke atas mal mustafad. Sebagai contoh, kita memiliki simpanan yang telah cukup nisab. Sebagai contoh, katakan
kita memiliki simpanan di dalam bank sebanyak RM30,000 sebagai contoh. Bila cukup setahun kita memiliki RM30,000, maka wajib zakat ke atas RM30,000 tersebut. Katalah kita simpan dalam bank RM30,000 di awal tahun, kita simpan RM30,000, kemudian pada bulan kedua, bulan ketiga kita dapat keuntungan dari simpanan tersebut. Sampai hujung tahun kita perolehi duit kita katakan RM32,000 ataupun RM35,000 sebagai contoh. Maka zakat mesti dikira atas 32 atau 35 tersebut, bukan atas 30. Duit yang bertambah, keuntungan yang diperolehi di dalam tempoh haul, maka ia dikira zakat. Haul dia adalah haul modal asal ataupun simpanan asal. Namun dalam tempoh setahun itu sebagai contoh, kita simpan pula duit dari sumber yang lain, bukan datang dari sumber yang 35,000 tu sebagai contoh. Kita simpan, kita duit simpanan kita simpan, katalah bulan kita ada 30,000 dalam bank, katalah bulan keduanya kita bekerja, kita dapat gaji, kita simpan pula 500. Maka 500 tu mal mustafad, duit harta yang baru, duit yang baru yang kita perolehi dari sumber yang lain. Maka itu dinamakan sebagai mal mustafad. Tapi 500 tu dia wajib zakat. Dia dengan haul dia yang tersendiri. Dia 500 sebab apa dia ada zakat? Kerana kita telah memperolehi 30,000 tu, kita telah memiliki 30,000 yang telah sampai nisab. Maka demikian kalau datang sumber lain, harta dari sumber lain, wajib ke atasnya zakat. Sedangkan sumber itu tak sampai nisab, dia dikira zakat. Jadi atas pensyariatan yang sebegitu, melihat kepada roh, melihat kepada maksud yang dikehendaki dari pensyariatan zakat, di mana orang yang kaya diambil wang ataupun diambil sedikit daripada pendapatan ataupun harta yang dimiliki oleh orang yang kaya untuk dikembalikan kepada orang yang miskin. Itu asas dalam pensyariatan zakat. Maka kata sebahagian para ulama, jika petani yang memperolehi hasil pertanian yang tidak seberapa diwajibkan zakat ke atas mereka, maka mustahil pekerja-pekerja yang mendapat gaji tetap yang berlipat kali ganda lebih kaya berbanding petani yang membayar zakat, tiba-tiba kita kata mereka yang mendapat gaji tetap tidak wajib ke atas mereka zakat. Alasan dan pengujahan dari ulama terutamanya dalam mazhab Hanafi dalam masalah ini amat ataupun tidak boleh diabaikan begitu saja, kerana pengujahan dan alasan mereka kuat, memiliki maksud yang kuat, memiliki petunjuk yang kuat, memiliki dalil yang kuat dari sudut ruh pensyariatan zakat. Wallahu a'lam. Zakat.